datang daripada Allah, segala permulaan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala segala makhluk. نشهد أن سيدنا ونبينا المجتبى المصطفى محمدا عبده ورسوله. Dan aku naisat dan kami naisasi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله. Nabi yang terpilih, Nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. إمام التوابين. Penghulu kepada semua orang yang bertaubat. وسيد المستغفرين. Penghulu kepada orang-orang yang beristighfar. وأكرم الخلائق على الله رب العالمين. Dan makhluk yang termulia di antara seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam ini. اللهم يا تواب صل وسلم على خير التوابين سيد الأحباب. Wahai Allah yang yang maha menerima taubat, anugerahkanlah limpah rahmat-Mu kepada penghulu semua manusia di dalam bertaubat. وعلى آله وصحبه خير آل وأصحاب. Dan juga kepada seluruh ahli keluarga beliau dan juga sahabat beliau yang merupakan keluarga dan sahabat yang terbaik. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. Dan juga kepada keturunan beliau daripada para anbiya dan juga para rasul. وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Demikian kepada keluarga para rasul, sahabat-sahabat para rasul dan pengikut para rasul. وعلينا معهم وفيهم. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua bersama dengan mereka. وعلى المتقدمين في هذا المسجد خاصة وفي هذه البلدة من أرباب الإيمان واليقين. Dan menghimpunkan kita bersama dengan orang-orang yang mendahului kita di negeri ini, di tempat ini, di masjid ini daripada mereka orang-orang yang saleh. صلاة وسلاما دائمين في كل حين. Salawat dan salam yang berterusan di setiap saat dan setiap masa. بدوام ملكك يا رب العالمين. Selama kekalnya kerajaan-Mu, wahai Tuhan semesta alam. عدد ما في علمك يا من أحاط بكل شيء علما. Sebanyak jumlah bilangan pengetahuan ilmu, wahai Allah, yang tidak ada seorang pun dapat menghitung luasnya ilmu Allah. ونسألك أن ترحمنا في جمعنا هذا. Kami merayu kepadamu ya Allah agar supaya Engkau rahmati kami dalam perkumpulan kami ini. وأن تفتح لنا باب التوبة الخالصة الصادقة النصوح. Kami merayu kepadamu agar supaya Engkau bukakan untuk kami pintu-pintu taubat untuk kembali kepada Engkau dan bertaubat dengan taubat yang benar. فأنت الذي قلت عن نفسك في كتابك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Engkaulah juga yang berfirman di dalam kitab-Mu yang Engkau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka pintu taubat dan menerima taubat serta memaafkan banyak daripada perbuatan silap hamba-Nya. ولقد كان من تكرمك وإفضالك أن شرعت التوبة لعبادك ودعوتهم إليها. Bahagian daripada kurniaan-Mu kepada kami dengan Engkau mensyariatkan kepada kami akan taubat agar supaya kami dapat bertaubat dengan syariat yang telah Engkau perintahkan kami. وأنت الغني عنهم وهم الفقراء إليك. Engkau maha kaya dan tidak memerlukan kepada sesiapapun. Mereka makhluk-makhluk itulah yang memerlukan kepadamu. ومن تفضلك أن تفرح بتوبة التائب منهم لتسلمهم من العذاب. Dan merupakan juga kurniaan-Mu kepada kami, yaitu Engkau gembira dengan kami bila mana hamba-Mu bertaubat kepada Engkau untuk Engkau ampunkan dan terima taubat. وتفتح له أبواب العطاء والمواهب الكبيرة وأنت الكريم الوهاب. Engkau membuka untuk mereka, wahai Allah, pemberian-pemberian yang besar kepada mereka yang bertaubat. Sesungguhnya Engkau maha pemurah dan maha pemberi. فسبحانك ما أعظمك من رب كريم. Maha suci Engkau, wahai Allah, sungguh Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah. وإله متفضل عظيم. Engkau adalah Tuhan yang sentiasa mencurahkan rahmat dan juga nikmat yang besar kepada kami. وملك جواد رحيم. Engkau adalah Maha Raja yang Maha Agung dan Maha Pemurah. وقد جعلت
وقد صور نبيك عظم هذا الفضل منك في موضوع التوبة فقال Nabimu telah menyatakan dan menggambarkan kepada kami tentang bagaimana kemurahan dan sifat kemurahanmu dalam masalah taubat. Di dalam sabdanya beliau bersabda, إن الله فتح باب التوبة 70 عاما لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuka pintu-pintu taubat selama 70 tahun dan tidak akan ditutup pintu itu sampai matahari terbit daripada sebelah barat. ولقد فرح نبي الله لأمته بفتح باب التوبة. Sungguh nabimu dan umatnya gembira dengan dibukakannya pintu taubat kepadamu, wahai Allah. وروى ابن عباس أنه سأله كفار قريش بمكة أن يصبح لهم جبل الصفا ذهبا فيتبعوه. Maka Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud yang pernah Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang pernah ditanya bahwasanya untuk dijadikan gunung atau padang pasir di Mekah untuk diberikan kepadanya supaya mengikuti kepada mereka orang-orang Quraisy. فدعا النبي ربه. Maka Nabi SAW berdoa kepada Tuhannya. قال فأتاني جبريل. Jibril datang kepadaku. وقال إن ربك يبرئك السلام. Sesungguhnya Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu. ويقول لك إن شئت أن أصبح لهم جبل الصفا ذهبا فمن كفر منهم أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت أن أفتح لهم باب الرحمة والتوبة قال بل باب التوبة والرحمة. Maka kata malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah, bila mana engkau mahu wahai Rasulullah Muhammad untuk dijadikan gunung daripada Safa itu untuk dijadikan sebagai emas, diberikan kepada mereka orang-orang Quraisy yang kalau mereka kufur dengan nikmat itu Allah akan menghukum kepada mereka, ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, yaitu mereka orang-orang yang kufar tadi, dibukakan pintu taubat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakah yang kamu pilih? Nabi memilih agar supaya diberikan pintu taubat dan rahmat kepada mereka. Rawahu Tabarani bi sanadin sahih. Di dalam Imam Tabarani meriwayatkan dalam sanadnya yang sahih. Rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Qala bi sanadin sahihin ala rijali ala syarti Muslim. Dan sanadnya itu adalah sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Wa aqarrahu al-Dhahabi ala dhalik. Dan dibenarkan oleh Imam Al-Dhahabi sanad itu. Fa kana ikhtiyaru nabiyyina li fathi bab ar-rahmah wa tauba. Maka yang menjadi pilihan oleh Nabi SAW untuk mereka umatnya adalah dibukanya pintu taubat. Lima alima annahu al-anfa'u lana wal awsa' lana. Karena di dalam dibukanya pintu taubat adalah lebih mendatangkan manfaat kepada kita dan mendatangkan kebaikan untuk kita. Wa khafa an yu'addal al-'adab 'ala al-kuffar min Quraisy fayamutuna 'ala al-kufr. Dan beliau Nabi enggan untuk dipercepat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka sehingga mereka akan dihukum karena kekufurannya. Nabi enggan untuk itu terjadi. Fakana ba'da dhalika an dakhalu ba'da al-fath khususan wa min ba'di sulh al-Hudaybiyah fil Islam afwaja. Maka dengan kecenderungan Nabi, kesabaran Nabi, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ramai daripada mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah setelah khusus perdamaian Hudaybiyah dan setelah dibukakannya atau ditaklukkannya kota Mekah ke tangan Rasulullah, ramai daripada mereka yang memeluk pada agama Islam. Ayyuhal jam'ul karim wal mubarak. Wahai sekalian semua yang hadir yang dimuliakan dan mendapatkan berkah dari Allah. Inna taubatallahi ala ibadihi tanazzulun min Allah wa 'atf. Sesungguhnya taubat seseorang hamba kepada Allah itu adalah rahmat daripada Allah kepada hamba tersebut untuk bertaubat. Wa rahmatun wa lutf. Ianya adalah merupakan rahmat dan kelembutan dari Allah kepada hamba itu. Fahuwa al-ghaniyyu 'an 'ibadihi wa ma'a dhalika
فتح لهم باب التوبة ووعد الصادق فيها أن يبدل سيئته حسنة. Walaupun Allah tidak memerlukan kepada hambanya apapun juga, akan tetapi menganugerahkan agar supaya hambanya itu kembali bertaubat akan kesilapan yang dilakukan, bahkan akan digantikan dosa yang diampunkan itu dengan kebaikan oleh Allah. ولم يكتفي بمجرد شرعها لعباده بل فرضها عليه. Tidak cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjadikan taubat itu sebagai syariat, akan tetapi difardukan untuk hambanya bertaubat kepada Allah. وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, bertaubatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu akan menjadi orang yang berjaya. أليس يستغني عن التوبة أحد من المؤمنين؟ Tak seorang pun daripada orang yang beriman yang tidak perlu kepada taubat. ولو كان من المعصومين من مثل الأنبياء خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه. Walaupun orang itu adalah daripada golongan orang yang tidak pernah berbuat salah daripada golongan para anbiya dan juga para rasul. فضلا عمن دونهم من الأكابر من الصديقين والمقربين. Apatah lagi daripada mereka yang darjatnya di bawah para anbiya dan rasul daripada mereka golongan orang-orang siddiqin. فكيف من دونهم من عموم المؤمنين؟ Apatah lagi yang tidak sampai kepada mereka siddiqin daripada awam-awam orang-orang yang beriman. كيف لا يستغني عن التوبة أحد؟ Bagaimana seseorang itu tidak boleh, tidak mesti untuk bertaubat kepada Allah? هذا راجع إلى معرفة عظمة الإله الواحد الأحد. Jawabannya adalah kembali kepada ma'rifat dan kepengetahuan seseorang itu tentang kedudukan Tuhannya yang Maha Agung dan Maha Esa. فإن من في السماوات ومن في الأرض من المؤمنين والعابدين والصالحين خلقه وعبيده أصلهم عدم. Sesungguhnya semua yang ada di langit, yang ada di bumi, daripada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhannya, asalnya adalah daripada ketiadaan. ومهما عبدوه وأطاعوه جل جلاله فلن يقدر أحد منهم أن يقوم بحقه وكل الطاعة والعبادة من جملة فضله. Kalaupun sepanjang hidupnya mereka beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum cukup untuk menempatkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung, karena ibadah dan taat seseorang itu adalah pemberian juga dari Allah kepadanya. وقد جاء في الحديث أن من أصناف الملائكة في السماوات ملائكة أحدهم منذ خلقه الله وهو قائم في الصلاة إلى أن تقوم الساعة، والآخر راكع إلى أن تقوم الساعة، والثالث ساجد إلى أن تقوم الساعة. Di antara sekian ramai daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kalangan para malaikat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula daripada dicipta sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang dicipta bermula daripada dicipta rukuk sampai hari kiamat. Di antara mereka juga ada yang dicipta daripada mula awal dicipta sujud sampai kepada hari kiamat. فإذا كان يوم القيامة قاموا فقالوا يا سبحانك يا ربنا ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. Sehingga bila mana hari kiamat sudah terjadi dan mereka bangkit daripada ibadahnya, mereka serentak mengatakan kepada Allah, wahai Tuhan kami, sungguh kami belum lengkap menyembah kepadamu, kami belum sempurna di dalam taat kepadamu, belum lagi memberikan yang terbaik dalam sembahan kami kepadamu. ولقد كان سيد التوابين أطهر الخلق أجمعين. Sesungguhnya penghulu kita daripada golongan orang-orang yang bertaubat, yaitu Nabi Muhammad, adalah merupakan orang-orang yang paling baik di antara seluruh makhluk Allah, وأنقاهم وأشرفهم yang paling bersih dan paling mulia, لأنه أعظمهم وأعرفهم. karena beliau itu adalah orang yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكل يتوب إلى الله على قدر معرفته بالله. Masing-masing akan bertaubat kepada Allah bergantung sejauh mana kenalnya orang itu kepada Allah. ولا أعرف في الخلق بالله من سيدنا النبي محمد بن عبد الله. Tidak ada makhluk dimanapun juga yang lebih kenal kepada Allah melebihi daripada kenalnya Nabi Muhammad
توبته أعظم التوبات. Maka dengan demikian taubatnya lah adalah merupakan taubat yang terbaik dan teragung. وبهذا نعرف منازل التوبة واختلاف مراتبها. Dengan demikian kita dapat mengenali tahapan dan peringkat kedudukan orang-orang yang bertaubat bergantung kepada orangnya. فبينما يتوب الكافر من الكفر إلى الإسلام نجد المسلم يتوب والفاسق يتوب من كبائر الذنوب ويرجع عنها. Dan kita melihat di situ golong bahagia daripada taubat adanya orang-orang kafir yang bertaubat kepada Allah dengan meluk kepada agama Islam. Adanya orang juga yang mereka orang yang fasik di dalam agama yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat daripada perbuatan fasiknya. وبينما نجد أضعف المؤمنين إيمانا يتوب من الكبائر نجد من هو أقوى منه إيمانا يتوب من صغائر الذنوب. Kita melihat adanya orang-orang beriman yang imannya lemah bertaubat kepada Allah disebabkan dosa-dosanya yang besar. Di sini juga ada golongan orang-orang yang beriman yang lebih kuat imannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya yang kecil. وبينما نجد توبة هؤلاء من صغائر الذنوب نجد من أهل اليقين فوقهم من يتوب عن المكروهات والشبهات. Di mana kita juga melihat mereka orang-orang yang lebih sempurna imannya bertaubat karena dosa-dosanya yang kecil. Kita melihat golongan yang lebih tinggi daripada orang-orang ahli yamin yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan makruhnya. وبينما يتوب هؤلاء من المكروهات نجد من فوقهم ممن هم أعرف بالله وأقوى إيمانا يتوبون من كل غفلة عن الله غفلها البلد عن ربه في أي ساعة. Kita juga melihat mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya yang kecil akan didapati golongan orang-orang yang lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertobat karena perbuatan-perbuatan yang makruh. Ada pula golongan orang yang lebih tinggi daripada mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan kelalaiannya daripada Allah Subhanahu wa taala karena kenalnya mereka kepada Allah. ومن هنا قالوا بعض حسنات الأبرار سيئات عند المقربين. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya golongan orang-orang abrar bila mana berbuat baik, perbuatan baik bagi golongan ini akan dianggap tidak baik bagi golongan yang lebih tinggi yang namanya muqarrabin. وبذلك قال الإمام الجنيد بن محمد إنه بقي يستغفر سنين طويلة من كلمة تكلم بها. Oleh sebab itu kita mendengar dalam kisah bahwasanya Imam Junaid bin Muhammad bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun karena satu kalimat yang diucapkan. فقال وما هي الكلمة؟ قال قلت الحمد لله لكن في غير موضعها. Katanya ditanya kalimat apa engkau sehingga engkau bertobat bertahun-tahun itu, dia mengatakan saya bertobat kepada Allah disebabkan mengucapkan kalimat alhamdulillah bukan pada tempatnya. Alhamdulillah hasanah min al-hasanat, lakin قال أخبروني أن نارا التهبت في السوق وأحرقت الدكاكين فلما قربت من دكاني انطفأت وانحرقت البقية فقلت الحمد لله فتذكرت أني لم أحزن على المؤمنين وفرحت لنفسي دونهم فأنا أستغفر من هذه الكلمة. Secara zahir kalimat alhamdulillah adalah merupakan zikir kepada Allah. Akan tetapi ketika dilafazkan oleh Imam Junaid bin Muhammad yang mana ketika itu berlaku satu kejadian kebakaran di sebuah pasar di mana Imam Junaid bin Muhammad mempunyai kedai di pasar itu. Api yang lahap dan membakar kedai-kedai di sekelilingnya sampai api itu menghampiri kedainya Junaid bin Muhammad. Api itu terpadam dan dia mengatakan alhamdulillah disebabkan oleh karena kedainya terselamat, maka dia pun terfikir pada akhirnya aku gembira dengan kedai aku terselamat mengucapkan alhamdulillah dan aku tidak sedih dengan kedai-kedai orang-orang beriman yang terbakar dengan api tersebut, maka aku ucapkan kalimat itu bukan pada tempatnya. فإذا كانت هذه أمثلة توبة الصفوة من تابع التابعين فكيف بتوبة التابعين فكيف بتوبة الصحابة فكيف بتوبة الأنبياء. Kalau ini adalah satu contoh daripada taubatnya seseorang yang mengikut kepada golongan, yang mengikut kepada para sahabat dan juga Rasulullah. Kalau ini contohnya saja taubat seperti ini golongan orang yang seperti beliau, apatah lagi mereka
مر الجنيد بنفسه يوما على سائل وهو شاب يسأل في الطريق فقال فخطر بقلبه دون أن يتكلم لو كان قوة هذا في الكسب والسعي خير من أن يسأل الناس. Maka Imam Junaid bin Muhammad juga yang satu hari berjalan lalu berjumpa dengan seorang anak muda yang meminta-minta kepada beliau. Lalu terdetik di dalam hatinya satu kata-kata yang tidak terungkap melalui lisan, mengatakan bahwasanya andai anak muda ini menggunakan kekuatannya untuk bekerja dan tidak meminta-minta kepada orang lain. فلما رجع إلى بيته فنام رأى ذلك المسكين جاء به ممدودا ميتا وقيل له كل لحمه فغترتبته. Maka ketika ia kembali ke rumahnya dan tertidur, bermimpi, dilihatkan dalam mimpinya anak muda tadi yang datang meminta-minta, digambarkan seakan-akan sudah meninggal dunia dan diletakkan di hadapan Junaid bin Muhammad dan dikatakan kepadanya, makanlah kamu daripada daging saudaramu ini, sesungguhnya engkau tadi telah mengumpat tentangnya. Subhanallah, innama kanat khatratan bibali faqil lahu mithluk la yusmah lahu bimithli hadha. Maka dikatakan kepadanya, ini tadi hanya sekedar lintasan saja di dalam hati, bagaimana sampai berlaku demikian? Maka dikatakan kepada Junaid bin Muhammad, seperti engkau tidak sepatutnya mempunyai lintasan hati seperti ini. Wali darurati at-taubah li kulli ahad. قال الأصفى الأطهر الأنقى سيدنا محمد توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة وفي رواية 100 مرة. Oleh karena kedudukan daripada pentingnya taubat ini, seorang yang termulia dan juga tersuci yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya saya bertaubat setiap hari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. وقد أجمعت علماء الأمة على قبول التوبة من جميع الذنوب حتى أكبرها وأشدها وهو الشرك بالله وما جاء الاختلاف إلا في ذنبين اثنين. Ulama semua bersepakat bahwasanya semua taubat bila mana dilakukan oleh orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan dikabulkan oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa apapun juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, kecuali mereka para ulama berselisih paham tentang dua dosa yang adakah diterima atau tidak. الذنب الأول قتل المؤمن بالتعمد. Dosa yang pertama adalah membunuh kepada orang beriman dengan sengaja. ومع ذلك فالأصح أنه يجب عليه التوبة وتقبل منه إذا شاء الله وصدق فيها. Walaupun dikatakan juga kepada orang yang melakukan demikian itu diperintahkan untuk bertaubat, yang mungkin harapannya adalah akan diterima taubatnya oleh Allah. إنما جاء الاختلاف في هذا الذنب لعظمة حرمة الدم عند الله. Berlakunya perbezaan para ulama tentang dosa ini adalah disebabkan oleh karena perbuatan itu cukup besar dan bernilai di sisi Allah bila mana dilanggar. وفي الحديث لو اجتمع أهل السماوات والأرض على سفك دم رجل مسلم بغير حق لأكبهم الله في النار. Di dalam sebuah riwayat dinyatakan kalau penduduk langit dan penduduk bumi semua berpakat untuk membunuh kepada satu orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan campakkan semua mereka itu ke dalam api neraka. وقال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya barang siapa yang membantu orang lain untuk membunuh walaupun dengan sepotong kalimat, maka dahinya akan tertulis orang yang putus harapan untuk mendapatkan rahmat Allah. ومن لطيف ما ورد فيها ما جاء عن ابن عباس أنه كان في مجلس فجاء السائل يسأل هل للقاتل توبة. Seseorang datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan menanyakan soalan, adakah orang yang membunuh itu boleh diterima taubatnya? فقال نعم. Dijawab olehnya, ya. فذهب السائل وجاء آخر في نفس المجلس يسأل هل للقاتل توبة فقال لا. Maka kemudian orang yang bertanya tadi pergi dan datang orang lain bertanya soalan yang sama, adakah si pembunuh itu boleh diterima taubatnya? Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. فقال الحاضرون بعد أن ذهب السائل الثاني
ابن عم رسول الله السؤال واحد والجواب مختلف. Maka orang-orang yang ada di sekeliling Sayyidina Abdullah bin Abbas merasa hairan akan jawaban yang diberikan. Soalannya sama, akan tetapi jawabannya berbeza. فقال أما الأول فقد سألني وقد وقع في قتل فيريد أن يتوب ففتحت له الباب بينه وبين ربه حتى لا يعيث في الأرض فسادا ولا يبعد. Katanya yang pertama tadi yang bertanya sudah melakukan pembunuhan itu dan menyesal dan ingin kembali kepada Allah. Maka saya memberikan jawaban untuk membuka harapan kepadanya dan kembali kepada Allah agar supaya dengan kesungguhannya bertaubat akan diterima taubatnya oleh Allah. وأما الثاني فقد رأيته يسألني فتفرست أن خاطره يحدثه بقتل أحد بينه وبينه مشكلة فيريد يسأل هل توبة فقلت لا حتى لا يوقع نفسه في النار والنار. Adapun yang kedua bertanya kepada aku tentang soalan yang sama. Aku melihat orang ini telah menanamkan keinginan untuk membunuh kepada orang lain. Yang ada masalah antara dia dengan orang itu. Maka saya jawab kepadanya tidak boleh, untuk saya menghalang kepadanya daripada tergelincir kepada api neraka. فذهبوا تتبعوا الرجلين فوجدوهما كما قال الثاني كان بينه وبين ابن عمه مشكلة فتحدثه نفسه بقتله. Maka mereka yang hadir itu ingin memastikan berita yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas didapati yang pertama memang betul sudah membunuh dan menyesal. Adapun yang kedua ada masalah dengan sepupunya yang ingin membunuh kepada sepupunya, yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas tidak boleh. بهذا تعرف الأمانة في الفتوى والمسؤولية في العلم. Dengan demikian kita dapat menyadari bagaimana amanah di dalam memberikan jawaban dan memberikan fatwa dan menyampaikan ilmu. ولو كل من عرف طرف مسألة أفتى فيها. Bukan semua orang yang hanya tahu sedikit daripada ilmu dan sedikit permasalahan dia boleh jawab sesukanya. حتى صرنا في الزمان ما نرى أكثر تلاعبا بشيء من التلاعب في الدين. Sehingga kita di zaman kita sekarang ini menyaksikan dan melihat permainan dan orang yang menganggap remeh-temeh itu terlalu dinampak perbuatan mereka di dalam menganggap remeh-temeh dalam hal ehwal agama. في الصباح فتوى وفي المساء فتوى تناقضها. Kita lihat pagi ada mengeluarkan fatwa, lalu petang ada fatwa yang melawan fatwa sang pagi. وفي اليوم الثاني تناقض الاثنتين. Yang hari esoknya akan keluar fatwa balik yang menolak dua-dua fatwa yang semalam. ويقوم ظرفا اجتماعي أو سياسي فتكون فتوى فيتغير الظرف فتتغير الفتوى. Disebabkan berlakunya kepentingan pribadi atau kelompok ataupun politik sehingga fatwa itu boleh berubah untuk memihak kepada orang tersebut atau kelompoknya. لا ابتغاء وجه الله ولكن تبعا للهوى. Tidak mencari ridha Allah dalam fatwa, akan tetapi mengikut kepada hawa nafsunya. لقد راعى ابن عباس حال السائل وكانه بينه وبين الله. Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam kejadian ini memerhatikan keadaan si penanya untuk dijadikan antara si penanya itu tidak menyalahi hubungannya dengan Allah. فالعالم شفيق على الأمة خائف عليهم من غضب ربهم. Orang yang alim itu mesti menanamkan kasih sayang kepada umat manusia dan takut kepada Allah untuk menjerumuskan manusia. ناصحا لهم فيما بينهم وبين خالقهم. Menasihati kepada mereka untuk supaya mereka berbuat baik kepada Tuhannya. ومثل هذه الواقعة وقع ما وقع للإمام الشافعي رضي الله عنه. Seperti ini juga kejadian berlaku kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. بينما هو جالس جاءه سائل يسأله هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته في نهار رمضان وهو صائم؟ Satu hari ketika beliau sedang duduk, datang seseorang dan bertanya kepada Imam Syafi'i, bolehkah seorang lelaki mencium kepada istrinya di tengah hari bulan Ramadan sementara dia berada dalam keadaan berpuasa? فقال سيدنا الإمام الشافعي نعم. فذهب فجاء آخر يسأل نفس السؤال قال لا يجوز. Maka dijawab oleh beliau, ya boleh. Kemudian setelah orang itu pergi, datang orang lain bertanya soalan yang sama, dijawab oleh beliau tidak boleh. فسأله الجالسون كيف اختلف الجواب والسؤال واحد. Maka orang yang hadir di sekeliling Imam Syafi'i bertanya, bagaimana soalannya sama tapi jawabannya berbeza juga. أما الأول فرجل كذب عليه آثار الكبار ما يؤدي للتكبير إلى محرم فقلت له يجوز.
Yang pertama bertanya adalah orang yang sudah tua dan nampak orang itu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin dengan jawaban yang saya berikan tidak akan menjumuskan orang itu kepada perkara yang dilarang oleh Allah. أما الثاني فشاب حديث عهد بزواج لا يؤمن عليه فقلت له لا. Adapun yang kedua adalah orang yang masih muda dan baru saja berkahwin, maka khawatir kalau dia akan terjerumus kepada perkara yang dilarang kepada mereka orang berkuasa, maka dijawab oleh Imam Syafi'i tidak boleh. ومن هذا المعنى ما جاءنا في الصحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan seperti ini juga yang kita melihat kejadian yang berlaku dalam hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنه وهو راجع من مزدلفة يريد الوصول إلى منى وقفت امرأة خثعمية تسأله. Ketika dalam perjalanannya beliau daripada Musdalifah menuju ke Mina, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan soalan. وكان راكبا وراءه على الجمل ابن عمه الفضل بن العباس. Yang ketika itu baginda Rasulullah sedang membonceng anak saudara atau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Fadl ibn Abbas. ولما كانت تخطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إليها وتنظر إليه. Maka ketika perempuan itu bertanya kepada baginda Rasulullah soalan, Nabi menyaksikan bahwasanya kedua-dua yakni Fadl bin Abbas melihat kepada perempuan itu dan perempuan itu menatap kepada sepupu Nabi. فأدار يده إلى رأس الفضل ولواه إلى الشيخ الثاني. Maka Nabi memegang kepada kepala Al-Fadl bin Abbas dan memalingkan kepada arah yang lain untuk tidak menatap kepada perempuan itu. فلما قضت السؤال ومضت أطلق رأس الفضل. Maka setelah perempuan itu bertanya dan dijawab soalannya dan pergi, barulah Al-Fadl bin Abbas wajahnya dipalingkan lagi oleh Nabi ke depan. كان عمه العباس يلاحظه. Ketika itu bapak Fadl yaitu Abbas menyaksikan perbuatan Nabi. فجاء العباس إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لويت عنق ابن عمك. Kata Sayyidina Abbas mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau palingkan wajah kepada anak bapak saudaramu. قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهم الشيطان. Dijawab oleh Nabi, saya melihat anak muda, laki-laki dan perempuan yang saling menatap, saya tidak merasa aman daripada tipu muslihat syaitan saat itu ke atas keduanya. وعالج المشكلة بالحركة البسيطة بلا صياح ولا فوضى. Diselesaikan masalah itu dengan satu gerakan yang cukup sederhana dan biasa, dengan memalingkan sahaja tanpa